Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Seperti biasa, asal ada saja pendakwaan kepada bos-bos parti politik, mesti AG dituduh, dikecam, dikata ini pendakwaan terpilih, jahat lah, macam-macam lah. Sekali ini tiada juga terkecuali. Dengan pendakwaan kepada bos-bos di dalam Bersatu ini, AG sekali lagi menjadi bahan, menjadi sasaran. Tapi kali ini AG tampil dengan berani menutup, membisukan mulut-mulut mereka yang sudah buat salah, tapi kali ini menempiaskan kata pendakwaan terpilih. Pendakwaan terpilih itu maksudnya memang salah lah, tapi dia tak puas hati kerana hanya dia saja yang didakwa. Saya fikir begitu maksud pendakwaan terpilih. Kalau salah maksud pendakwaan terpilih yang saya faham itu, tolong beritahu saya apa maksud pendakwaan terpilih yang betul. Pada pendapat saya, pemahaman saya sendiri, pendakwaan terpilih itu maksudnya ialah dia memang salah, tapi dia tak puas hati sebab hanya dia sahaja yang didakwa. Manakala orang lain yang dia tahu juga bersalah tidak didakwa. Jadi dia tak puas hati sebab ada pendakwaan terpilih. Mungkin begitulah. Okey. AG nafi berlaku pendakwaan terpilih atau bermotif politik. Peguam Negara Idrus Harun dengan tegas menegaskan, menafikan berlakunya pendakwaan terpilih atau bermotif politik dan penganiayaan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau salah dah salah lah. Apalagi bermotif politik, apalagi penganiayaan. Oh, kalau lepas ini, kalau macam begitu, semua ahli politik boleh buat salah. Lepas tu tak payah nak buat apa-apa. Mau begitu kan negara kita hancur lah. Keputusan untuk mengenakan pertuduhan terhadap mana-mana orang adalah berdasarkan keterangan dan fakta hasil daripada penyiasatan dan bukan atas desakan oleh mana-mana pihak atau faktor lain, kata AG. Keputusan itu dibuat dengan adil berdasarkan keterangan dalam kertas siasatan, tidak memihak kepada sesiapa, berlandaskan teras integriti bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh dan orang awam memperoleh keadilan yang sewajarnya selaras dengan bidang kuasa peguam negara yang diperuntukkan di bawah perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan. Katanya pada satu kenyataan melalui Jabatan Peguam Negara pada hari ini. Kali ini masih ingatkah cerita orang curi Milo kena penjara? Tapi ahli politik curi berjuta-juta, pendakwaan terpilih. Masih ingatkah? Masihkah kau ingat? Masih ingatkah? Peruntukan perlembagaan yang disebut kenyataan ini merujuk kuasa budi bicara peguam negara untuk membawa, menjalankan atau mengertikan apa-apa prosiding mengenai satu kesalahan selain daripada prosiding di Mahkamah Syariah. Kenyataan Idrus itu susulan tuduhan beberapa pemimpin kanan daripada Perikatan Nasional bahawa kerajaan menggunakan agensi penguatkuasaan untuk menyerang musuh politiknya. Pengerusi PN merangkap Presiden Bersatu Mahyadin Mat Yassin didakwa di mahkamah atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram pada awal pagi kemarin. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan sebelum ini pula didakwa menerima rasuah 6.9 juta dan meminta jumlah yang tidak ditentukan berhubung projek jalan raya 232 juta yang dikaitkan dengan program itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya setuju supaya kelihatan Mahyadin Mat Yassin 1000 kali lebih baik daripada Najib,
sejuta kali lebih baik daripada Zahid Hamidi, dia kena letak jawatan. Supaya nampak dia 10 juta kali lebih baik daripada mana-mana yang sudah dikenakan pertuduhan di mahkamah, dia perlu letak jawatan kalau dia berani. Masalah dia sekarang, dia tak berani. Lepas tu dia akan berikan kepada, dia sudah berikan kepada, dia serahkan kepada siapa? Kepada Majlis Kepimpinan Tertinggi Bersatu, MKT Bersatu. Dia serahkan kepada mereka. Jadi kalau dia tak dipecat nanti, dia akan bagi alasan bahawa dia tak dipecat oleh MKT. Tapi dulu mari kita bersama-sama mengingat kembali ketika beliau berkata supaya Zahid Hamidi meletak jawatan. Sekarang kenapa tak letak jawatan? Presiden Bersatu Mahyadin Mak Yassin pada pagi tadi telah pun didakwa dengan rasuah yang membabitkan wang lebih 200 juta dan pengubahan wang haram lebih 190 juta. Walaupun begitu, beliau mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan dan diikat jamin sebanyak 2 juta. Dan pasportnya pun ditahan. Berdepan dengan semua pertuduhan tersebut, Mak Yadin bagaimanapun enggan melepaskan jawatannya secara serta-merta sebagai Presiden Bersatu. Sebaliknya beliau menyerahkan segala keputusan kepada Majlis Kepimpinan Tertinggi MKT Bersatu untuk menentukan kedudukannya. Katanya, saya akan bawa kedudukan saya kepada MKT. Mereka untuk putuskan. Saya akur dengan apa saja ketetapan MKT yang bermesyuarat dalam tempoh terdekat ini, katanya. Kenapa Mahyadin enggan melepaskan jawatan serta-merta? Bukankah beliau sendiri yang beria-ia sebelum ini selalu saja mengecam Presiden UMNO, Zahid Hamidi, yang tidak melepaskan jawatannya setelah didakwa di mahkamah? Lebih daripada itu, ketika Wan Saiful Wanjan didakwa di mahkamah baru-baru ini, Mahyadin sendirilah yang telah bersetuju menerima peletakan jawatan ahli Parlimen Tasik Gelugur itu sebagai Ketua Penerangan Bersatu. Bahkan beliau berkata, peletakan jawatan itu berarti Bersatu telah menetapkan satu standard baru supaya apabila seseorang itu dituduh di mahkamah, ia tidak menimbulkan salah pandangan terhadap parti. Sekarang Tan Sri Mahyadin letaklah jawatan untuk letakkan satu standard yang baik kepada Bersatu. Berani ke? Kenapa sekarang Mahyadin sendiri enggan melepaskan jawatannya secara sukarela dan masih mahu pula menyerahkan kepada MKT? Melihat kecenderungan beberapa pemimpin Bersatu yang gila-gila mempertahankan pertuduhan terhadapnya sekarang, keberangkalian untuk MKT Bersatu setuju membuat keputusan memintanya mengundur diri atau bercuti nampaknya amat tipis. Bagi saya hampir mustahil. Mungkin sekali Bersatu akan membuat keputusan sebulat suara agar Mahyadin terus kekal menerajui Bersatu. Dengan sedemikian, sekiranya terus dikekalkan menerajui Bersatu, tidakkah ini bermakna mereka cuba untuk meletakkan parti sebagai perisai diri kepada Mahyadin? Selain tidak berapa kisah dengan wujudnya salah pandangan di kalangan rakyat. Sedemikian, apa beza Mahyadin dengan Zahid Hamidi? Samalah sekarang. Mungkin ramai yang berhujah bahwa sandaran tidak perlu berundur atau bercuti itu adalah kerana pertuduhannya berupa pendakwaan terpilih dan bermotif politik oleh parti yang menguasai kerajaan bagi tujuan untuk melemahkan Bersatu. Jika begitu, sekali lagi apa bezanya dengan Zahid Hamidi? Samalah, malah mungkin lebih teruk. Yang juga menggunakan alasan yang sama sebelum ini. Pokoknya, jika Bersatu telah menetapkan satu standard yang berbeza dengan lain-lain parti, tiada langkah terpuji lain Mahyadin selepas didakwa ini, melainkan mesti secara sukarela mengambil pendirian untuk berundur diri atau bercuti daripada menerajui Bersatu. Bersatu mesti diterajui oleh pemimpin lain yang masih bersih dan tiada kes mahkamah. Kalau tidak, bagaimana Bersatu mau dilihat lebih baik di mata rakyat? Sambil diiringi cita-cita untuk menjadi pengganti kepada UMNO, kalau perangai Mahyadin lebih kurang sama dengan Zahid Hamidi. Samalah. Sabudin Husin, 10 hari bulan Mac 2023, Denyut Nadi Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.